Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jawwinna bil 'afwi. Kembali mana sama-sama kita menjaga tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada dengan itu ini dapat sama-sama berkumpul pada malam ini. Dan setelah kita solat maghrib secara berjemaah, kemudian kita akan sambunglah bila kita dah lalu insya-Allah taala setakat waktu isya ini. Kurang waktu malam ni. Banyak tiang pada orang. Ada apa malam ni? Raja Lawak lepas isyak malam Jumaat. Malam ni tak ada apa, Senin. Senin lagi ni? Jumaat? Betul tu. Ustaz ke apa pun tak ingat lah. Okey, baik. Dia sekali-sekala kena panggil selebriti. Saya 2 minggu lepas hari Ahad di surau, ada satu surau lah di Subang. Waktu tu patut kuliah saya kan. Lepas tu dia tukar pasal ada special kuliah. Tapi dah saya kosong malam tu, saya pergi lah kat surau tu. Saya biasa kalau saya tak mengajar, saya keluar. Cuma masjid ni lah saya tak sampai lagi. Sebab kita banyak masjid surau ni. Kerana saya pun pening, mana ni aku nak pergi mana kan? Tapi satu hari sampai lah insyaAllah. Saya pergilah surau tu. Ramai orang. Tak pernah saya mengajar surau tu dah hampir 2 tahun dah. Tak pernah lah saya tengok orang ramai macam tu. Seminggu lepas tu saya pergi kuliah ganti orang. Tak ada orang juga. Katanya mana pergi ramai-ramai hari tu ni. Surau habis beribu buat makan. Alih-alih kembali pada yang asal. Kembali kepada fitrah. Ada orang kan. So saya sekali-sekala kena panggil orang yang selebriti, ustaz-ustaz yang terkenal kan, bagi penuh masjid. Okey, baik. Kita kat mana hari tu? Kita kat hadis yang nombor berapa? Kita masih di hadis yang kedua. Ikut huraian saya lah. Hadis ni hadis yang amat panjang tuan-tuan. Kalau di tempat lain kadang-kadang hadis tu pendek aja. Haji selalu pergi kat Masjid Kuang. Saya baca hadis pendek-pendek je. Saya baca hadis Fadilah karangan Dr. Syahri Jasar. Tuan, satu hadis alamak panjang tu, pendek aja. Tapi satu hadis tu saya urai setahun. Setahun setengah baru habis. Kan? Ini panjang ni, tak tahulah berapa tahun. Tapi tuan-tuan jangan ikut saya mengajar. Untuk nak menghabisi hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan boleh baca sendiri kan. Belik sendiri ya, tuan-tuan tak faham, tuan-tuan boleh tanya ustaz yang mengajar kat sini. Kita di sini lebih kepada bukan nak baca huruf demi huruf pun, tapi lebih nak berkongsi kepahaman yang ada dalam hadis dan hal-hal yang berkaitan dari segala sudut lah. Tambah macam saya pula, bidang saya bidang fiqh. Ada orang dia perasan Ustaz Hasan bila sebut pasal sirah slow kan? Bila sebut pasal apa nama lain-lain hal slow. Bila masuk bab fiqh macam excited sikit, laju sikit bercakap. Memanglah bila dah masuk bidang kita bercakap pun laju lah kan? Macam tu lah. Pertama saya lebih suka berkongsi benda-benda yang berkait dengan kehidupan kita dan juga wakil kita lah. Contoh dia macam tu. Tapi insyaAllah lah kita akan menghabisi. Janji tuan-tuan faham. Walaupun hadis Imam Nawawi 42 hadis ini, tuan-tuan mungkin kita tak tahulah saya
Umur saya pun saya tak tahu, umur tuan-tuan pun tuan-tuan tak tahu kan. Mungkin tuan-tuan tak sempat nak menghabisi, dan saya pun tak tahu bila saya boleh habis huraian saya kepada hadis kitab 40 Al-Imam Nawawi ini. Tapi sekurang-kurangnya walaupun tuan-tuan belajar saya satu hadis atau dua hadis, yang kita nak manfaat, walaupun kita belajar tak banyak kan. Manfaat ada tuan-tuan. Buku ni walaupun hanya setebal 200 muka surat, karangan Syekh Tahtawi rahimahullah ta'ala, kalau bagi saya 10 tahun nak hurai yang ada dalam ni pun saya tak habis. Ini baru saya bawa buku nipis. Kalau saya buat mari Syarahan Arba'in Al-Imam Nawawi karangan Syekh Yusri 2 jilid, saya ingat. Tak tahulah berapa lama saya nak hurai. Tak? Bawa mari buku hadis 40 huraian ulama mazhab Syafi'i kita, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Fathul Mubin pun sama. Dia huraian lebih mendalam. Lagi banyak ni rekam. Kan? Jadi jangan ikut kita belajar lah. Kita belajar ni mungkin lebih cedok sana, cedok sini kan. Saya tak suka sangat straight to the point. Saya suka kait-mengait antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang baru baca sikit je, saya teringat satu benda yang penting, saya kongsi dengan tuan-tuan. Macam itulah contoh dia. Jadi jangan ikut. Itu saya punya style lah, saya punya metodologi macam tu. Kalau nak tunggu khatam buku saya, minta maaf sampai sudah tak khatam kan. Hadis 40 saya tak tahu bila boleh habis, minta maaf. Tapi kita lebih nak kongsi makna hadis itu. Sebab tuan-tuan, hadis Nabi ni SAW, bagi orang yang benar-benar menguasai dan mendalami, dia akan tahu walaupun hadis Nabi itu pendek, tapi dia amat meluas. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, sebahagiannya masuk Islam dengan sebab dia dengar Quran. Dengar sahabat lain baca Quran, dia tertarik masuk Islam. Contoh paling mudah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dengar adik dia baca Quran, dia masuk Islam kan. Ada sebahagian ulama masuk Islam sebab memang Nabi ajak. Nabi ajak dia masuk Islam. Dan sebahagian mereka di kalangan orang kampungan yang disebut sebagai A'rabi, memang Nabi ajak lah masuk Islam. Ada orang masuk Islam pasal Nabi, dia tanya Nabi, Nabi boleh jawab, dia masuk Islam. Ada orang tuan-tuan, dia masuk Islam bukan kerana Quran, bukan kerana Nabi ajak dia peringkat awal, bukan kerana sebab-sebab saya sebut tadi. Tapi memang takdir Allah Ta'ala, memang dia masuk Islam pun. Tapi dengan sebab apa? Sebab dia dengar Nabi sebut berpatah perkataan, bagi dia perkataan tu hebat walaupun dia bukan Quran. Sebab tu hadis Nabi ni tuan-tuan, walaupun Al-Imam Nawawi cuma himpun hadis 40 je, dan dia himpun tu pun dia tak syarah apa-apa, melainkan sebagian kecil daripada dia syarah lah, ada sudut sanadnya sikit. Ulama lain dua orang kan. 40 hadis bukan banyak mana pun. Walaupun hadis tu dipanggil Madarul Islam, hadis adalah 40 Nawawi ni kita kena faham. Pertama, dia adalah hadis-hadis yang sahih, walaupun adalah satu dua ulama yang kata hadis tu tak. Ada jugalah, itu tak apalah, segala ada apalah. Tapi nak sebut hadis 40 ni, bila sebut hadis 40 Imam Nawawi, dia panggil hadis Madarul Islam, Induk Islam. Satu. Yang kedua, hadis-hadis Nabi ni, terutama hadis-hadis yang sebut sebagai induk Islam ni tuan-tuan, dia hadis-hadis yang hebat. Ungkapan manusia tak ada lebih hebat melainkan dipanggil ungkapan kenabian, al-ibarah an-nabawiyah, ungkapan kenabian. Ada sahabat masuk Islam pasal dia dengar ungkapan-ungkapan Nabi walaupun dia bukan Quran. Tahu? Sebab hadis Nabi ni walaupun dia tak sama dengan Quran, tuan-tuan jangan samakan hadis dengan Quran. Dari sudut pensyariatan dia standing Quran dengan hadis. Sebab apa? Sebab kalau tak ada hadis, Quran pun kita tak boleh faham. Itu dari sudut pensyariatan. Adapun dari sudut lafaz, dia tak sama macam Quran. Quran dia beri pahala ikut huruf, hadis tidak. Quran beribadah dengan lafaznya, hadis tidak beribadah dengan lafaznya. Kita beribadah dengan maknanya. Contoh. Namun begitu, sebaik-baik kata-kata manusia ialah hadis Nabi SAW. Ni tak ada khilaf. Kata paling baik ialah kata-kata Nabi, ungkapan kenabian. Ada sahabat dia masuk Islam pasal ungkapan kenabian. Dia dengar Nabi sebut sesuatu, dia rasa aku selama hidup berpuluh tahun aku tak pernah dengar orang cakap macam ni. Padahal biasa je, tapi sebab maknanya, orang Arab dia faham maknanya.
Sebab tu bila kita tak faham bahasa Arab, sebab tu Al-Imam Al-Ghazali dalam buku dia Ar-Risalatun Laduniyah, dia masuk ilmu usul dalam agama, dia masuk nombor 5, ilmu bahasa Arab. Sebab kita nak faham, rasa betul-betul makna dia tu, kita tak boleh rasa tuan-tuan, melainkan tuan-tuan betul-betul faham bahasa Arab baru kita boleh rasa. Kita boleh faham satu-satu tulisan dengan terjemahan. Tuan-tuan nak faham Quran, tuan-tuan boleh tengok terjemahan, kan? Tuan-tuan nak faham hadis, tuan-tuan boleh tengok terjemahan. Tapi dia tak sama dengan orang yang faham Quran dan hadis straight away daripada lafaznya. Dia tak sama, tuan. Bahkan sebagai buku yang diterjemahkan pun, kadang-kadang satu perkataan dia banyak makna, penterjemah ni ambil satu makna je. Sebab tu penting. Imam Al-Ghazali kata bahasa Arab adalah ilmu usul, ilmu asas dalam kita nak faham Quran dan juga hadis Nabi SAW. Orang Arab dia dengar, hebat lah perkataan walaupun dia bukan Quran. Saya bagi contoh, mana tak masuk kita tak apa, boleh. Ada seorang sahabat tuan-tuan, dia masuk Islam bukan kerana Quran, bukan kerana Nabi dakwah dia, tak. Bukan kerana sahabat lain ajak dia, tak. Dan dia pun tak duduk di Mekah, dia duduk di luar Mekah, jauh daripada Mekah. Saya tak ingat di mana. Dan kisah ni amat baik, dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia, dan dalam Muslim pun tak silap saya ada. Ada seorang sahabat nama dia Timan, Timan bin Tha'labah. Dia ni tuan-tuan, asal dia ialah Tok Bomo. Tahu sangat lah kita, Tok Bomo ni orang Melayu, mana boleh terletak kedai Tok Bomo, kan? Mana ada bangsa lain berani bela hantu? Orang Melayu je berani bela hantu. Bangsa lain semua takut hantu. Orang Melayu takut juga, tapi ada orang bela hantu, kan? Yalah, saya pun tak tahu lah betul tidak. Timan ni dia Bomo. Dia ni tukar jampi. Di tempat dia kalau ada orang sakit, dia akan jampi. Dan dia sihat. Orang tu sihat. Dia jampi bukan sebarang jampi. Dia jampi dengan angin. Disuruh angin. Itu kerja dia di tempat dia. Kita kata untuk dukun lah, untuk pawang lah, untuk bomo lah. Orang sakit jumpa dia, sakit jumpa dia. Timan tu kerja. Nabi ni SAW, bila dia jadi Nabi, kan? Macam-macam lah orang Quraisy buat dia. Kata Muni Al-Azdi, orang hina Nabi, cerca Nabi, kutuk Nabi daripada pagi sampai ke malam. Itu biasa. Ada orang bila jumpa Nabi baling batu, ada orang jumpa Nabi tabur pasir, ada orang macam-macam. Nampak? Ada sebahagian orang pula, dia tak boleh nak buat benda-benda macam tu, kan? Dia nak jaga status dia. Habis tu apa dia buat? Dia buat propaganda. Apa dia? Dia wawakan Muhammad ni gila. Apa? Dia kata Muhammad ni gila. Sebutlah Muhammad gila, Muhammad gila. Itu dalam kaedah dakwah dipanggil perang psikologi, tuan. Orang ni kalau dia tak boleh nak jatuhkan orang tu dengan fizikal, dengan apa nama luaran, dia guna psikologi punya style. Guna apa? Dia tuduh orang tu gila, dia tuduh orang tu sesat, dia tuduh orang tu tak betul. Dia bagi dalaman punya lah. Dia cakap Nabi gila, Nabi gila, Nabi gila. Sampai Allah Ta'ala tu ayat, wa ma sahibikum bimajnun. Sahabat kamu ni tak gila. Ada yang Quran ayat mana saya tengok. Dia kata Nabi gila bukan? Nabi Muhammad yang sehebat-hebat orang sebelum dia jadi Nabi, dia terhormat. Nabi ni terhormat. Dia dipanggil dengan Al-Amin, satu-satu nama dia sebelum dia jadi Nabi dan kekal selepas dia jadi Nabi. Al-Amin. Mana orang kata Muhammad ni cakap bohong, tak benar. Orang nak pergi berniaga ada harta, tuan-tuan. Nabi ni jadi macam bank. Orang bagi harta kat Nabi, kau tolong jaga sampai aku balik. Orang percaya kat Nabi sampai tahap ni. Diamanahkan pada Nabi untuk jaga harta benda bila keluar. Sebab tu Nabi ni nama Al-Amin, daripada amanah. Amanahnya Nabi bukan sebelum, semasa dia jadi Nabi. Sebelum dia jadi Nabi, dia dah amanah. Siapa percaya boleh cakap Muhammad gila? Cakap Muhammad ni gila, Muhammad ni tak betul. Orang tu mungkin dia kenal Nabi sekadar namanya, dia tak jumpa Nabi pun, dia tak pernah menyembah Nabi pun, tapi dia tahu ada Muhammad ni, dia orang Al-Amin di Makkah. Tapi bila dia terima khabar propaganda ni, kalau setakat sekali dua tak apa. Bila dah ramai orang cakap, dulu Muhammad kata betul, boleh kali gila betul ya Muhammad ni, macam ramai orang cakap gila ni, tuan. Jadi sama juga macam kita.
Dipanggil propaganda. Padahal orang tu tak jumpa Muhammad pun, tak cakap pun, belum lagi. Tapi dah dengar kan. Jadi dah timbul satu persepsi. Dia dipanggil perang psikologi. Psychological war. Ni perang psikologi orang barat banyak bunuh nak hantar orang Islam. Yang kata Islam pengganas tu psikologi war lah tu. Kan? Dan benda ni berlaku kat saya pun berlaku juga kan? Tapi orang duduk di kuliah kita, kita faham, dia faham lah. Tapi orang yang tak duduk di kuliah kita, ataupun kita baru mari mengajar sekali dua, timbul persepsi yang tak baik. Tak apa kan? Orang nak panggil mengajar, kita datang. Orang tak nak panggil, tak payah. Saya mudah aja. Bahkan kalau ada orang lebih baik daripada saya untuk nak mengajar, panggil dia, ganti saya tak ada hal. Terima ni tuan-tuan, dia dengar orang kata Muhammad ni gila. Dan dia ni bohong. Dia ni tukang jampi. Dia pun rasa teringin nak jampi Muhammad SAW. Dia kata, aku dengar Muhammad ni dulu bagus, tapi sekarang aku dengar dia dah gila. Aku rasa nak jampi dah dia. Kok dia ni boleh jadi baik. Apa dia buat? Dia pergi tuan-tuan ke Makkah Mukarramah semata-mata nak jumpa Muhammad, nak jampi Nabi supaya Nabi ni jadi orang balik lah. Tak gila. Dia pergi. Dia pun jumpa Nabi SAW. Duduk di hadapan Nabi. Dia pun kata pada Nabi, dia matan yang panjang, saya pun tak hafal matan, tapi kisah ni kita ingat. Dia pun kata, wahai Muhammad, dia kata, ini arti aku ni jampi melalui angin. Dan bila aku jampi, sebahagian orang dia sembuh. Tuan-tuan jangan ingat, bila kita pergi jumpa Tok Bomoh, Tok Pawang, Tok Dukun, banyak tu buat amalan syirik, bacaan syirik, jampi syirik ni tak sembuh. Ada orang tuan-tuan memang sembuh. Memang sembuh, Allah Ta'ala nak bagi kan. Orang buat sihir ni memang dah syirik, panggil hantu, panggil iblis, tapi jadi. Jadi tak jadi ni bukan kata benda tu betul salah tu kan. Dia kata, nak tak aku jampi kau? Aku jampi orang, dia kata sembuh. Dia kata, yashfillah ala yadayya ala ashfik ala arbik. Dia kata, aku dah jampi banyak orang, orang tu sembuh di tanganku. Nak tak aku jampi? Dia jampi bukan Islam lah, sebab dia tak Islam lagi. Sembuh tuan-tuan kan? Orang kita tuan-tuan yang duduk di sempadan di Kelantan umpamanya, ramai Tok Bomoh. Bila pergi jumpa Tok Bomoh siap, sembuh, tak ada masalah. Saya rumah atuk saya kampung siap, kampung Cubakar. Tuan kalau duduk Kelantan tuan tahu. Kampung Cubakar tu sebahagian Melayu, sebahagian siap. Saya kecil-kecil duduk main depan rumah seorang Tok Bomoh kan? Siap, Tok Bomoh siap. Ramai orang Melayu pergi Tok Bomoh tu pun. Saya pernah tanya seorang. Saya tanya, pasal apa pergi rumah Tok Bomoh ni? Dia kata tak apa, yang bagi sembuh Allah juga. Dia cari ikhtiar kita je. Kita kecil-kecil kan, bawa air dalam plastik. Pergi rumah Tok Bomoh tu dah sedia air dalam plastik lah. Ambil air tu je, minum air Tok Bomoh siap. Gitu. Tapi mungkin ni 20-25 tahun dulu lah. Mungkin sekarang ni saya tak pasti lah. Sebab saya pun banyak ambil masa di Selangor. Saya pun tak nak pergi tempat-tempatnya. Atuk saya pun dulu dah meninggal. Kalau saya pergi pun rumah bapak saudara. Jadi kita tak tengoklah situasi hari ni macam mana. Tapi dulu memang macam dia nak jampi Nabi. Apa Nabi buat? Nabi ni Nabi tu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni dia cakap, walaupun lafaz dia tu selain Quran, dia bukan lafaz yang betul-betul orang kata macam Quran wahyu, tapi isi kandungan dia wahyu. Nabi tak kata yo, Nabi tak kata tak. Nabi tak kata ada cakap aku gila. Tak, Nabi tak kata apa. Bila dia kata boleh tak aku nak jampi kau wahai Muhammad, aku dengar kau ni gila, kau boleh jadi baik. Nabi tak kata yo, Nabi tak kata tak, Nabi tak marah dia pun. Apa Nabi buat? Nabi baca macam saya baca mula-mula kuliah. Tuan-tuan dah kuliah dengan saya setahun setengah. Tuan-tuan biasa dengar saya baca sama kan? Alhamdulillah,
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Saya dah baca mula-mula kuliah tu lah. Saya bila nak baca memang saya akan baca yang itu lah. Bila dia kata kat Nabi macam tu, Nabi pun kata, Nabi kata innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ataupun nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Ada beberapa riwayat. Nabi kata innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini saya baca tak? Sama. Nabi kata may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang biasa kita baca bila nak mengajar, dan digalakkan lagi masa khutbah Jumaat kita baca. Bila dia dengar Nabi kata macam tu, innal hamdalillah sampai akhir, terkejut lah. Terkejut. Orang kata Muhammad gila, tapi boleh bercakap dengan bahasa yang amat baik, susun atur. Bahkan dia kata, aku dah dengar wahai Muhammad kata-kata tukar jampi. Aku ni orang jampi, aku belajar dengan banyak orang cara nak jampi ni. Jampi ni kan bahasa belik-belik kan, bahasa Arab lagi lah. Tapi kita hari ni jampi pun walaupun bahasa Arab dia banyak dah bercampur aduk tuan, antara Islam dan bukan Islam. Bahkan sebagian jampi dicedok daripada ilmu mujarabah Arab pun. Mujarabah, tuan kena berhati-hati dengan mujarabah. Mujarabah ni ilmu kedukunan Arab. Lafaznya Arab, hurufnya Arab, amalannya pun mirip syariat, tapi dia banyak menyalahi syariat. Saya dulu pengamal perbuatan Islam, tapi jangan panggil saya lah, kalau tidak lah dulu mujarabah. Banyak anak-anak muda kita duk beli buku mujarabah, dia buat amalan sendiri-sendiri. Banyak dijual di kedai-kedai, toko-toko buku. Itu semua tak boleh. Patut majlis agama kena tahan buku-buku mujarabah ni daripada dijual. Tapi saya tengok banyak dijual, terutama di buku, di kedai-kedai buku agama. Buku mujarabah ni ada, dan sebahagian besarnya datang daripada Indul. Terjemahan tu daripada Indul. Saya beli lah buku. Orang muda lah biasa, nak benda hebat, nak pelik lah. Banyak saya tengok ada dijual buku mujarabah. Dia kata, wahai Muhammad, aku dah dengar kata-kata tukang jampi. Aku dah dengar banyak kata-kata tukang sihir. Orang sihir pun sama tuan, bacaan dia, oh hebat. Aku dah dengar kata-kata ahli syair. Ahli syair lagi lah hebat. Bila dia sebut satu-satu perkataan, oh cantik. Bacaan susunan dia tu hebat. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan mukjizat Nabi yang paling besar Quran, supaya orang Arab ni tuan-tuan, dia lihat kehebatan Islam ni, dia suruh bahasa je. Pasal orang Arab satu bangsa yang betul-betul bangga dengan bahasa ni. Bahkan dulu sebelum zaman Nabi, di Kaabah tu tuan-tuan, selain daripada orang gantungkan berhala, orang gantungkan juga syair-syair Arab. Tapi syair Arab ni pun dia ada kelebihan, di mana orang nak faham bahasa Arab, mula-mula dia kena belajar syair. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tak kala dia usia dia tuan-tuan, sebelum 12 tahun tu dia belajar bahasa Arab, dan fokus utama dia adalah memahami syair-syair Arab yang purba. Sebab syair Arab purba ni bahasa dia tinggi. Walailin kamujil bahri arfasuluna alayya bi anwa'il humum liyabtadu. Kata dia hebat-hebat, bikarrin bifarrin mubtilin mubtilin ma'an. Itu dia punya syair hebatlah kita kata. Biasa orang Quran, orang hadis, dia mesti belajar bahasa Arab. Syair dia mesti belajar pasal nak tengok makna. Tapi dia kata, aku tak pernah dengar kata-kata dia. Aku tak pernah dengar. Aku tak pernah dengar. Dia pun kata, ya Muhammad, bay'ni ala Islam. Wahai Muhammad, bai'ahlah aku di atas Islam. Sunnah masuk Islam. Nabi tak boleh hajak. Nabi berbagi dengar satu lafaz, puji Allah. Senang. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah.
Nahmaduhu, kami memujinya. Nasta'inuhu, kami meminta pertolongan daripadanya. Kita minta tolong dengan orang mati, minta tolong dengan azimat, minta tolong macam-macam. Tak rasa ikhtiar. Quran kata, Nabi kata, nasta'inuhu, kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Keberuntungan dunia akhirat, rezeki, kebahagiaan, ketenangan, kemudahan hidup ni tak ada siapa, tak ada manusia boleh bagi melainkan Allah Ta'ala. Minta pada selain Allah, syirik kan? Kita boleh minta duit dengan mak kita, harap kita minta rezeki dengan mak kita. Minta rezeki dengan mak kita syirik. Dia boleh tolong doa je. Mak tolong doakan saya bagi luar rezeki. Tapi mak doakan rezeki saya, harap. Pasal ada benda manusia boleh beri, ada benda manusia tak boleh beri. Hak boleh beri Allah. Hak ni tak boleh melibatkan makhluk walau sedikit. Nampak? Hatta doa pun tuan-tuan, kalau nak seru nama-nama orang tertentu, tak boleh. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bagilah aku sekian-sekian. Dalam syariat benda tu tak ada, tapi dia ada. Mana boleh kita seru seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani pun tak ajar dalam buku beliau. Bahkan dia pula menyesatkan orang yang cakap macam tu. Saya pergi ceramah di surau Subang tuan-tuan, dah 3 tahun saya ceramah kat surau. Surau tu ada satu puak tu dia tarekah ni orang. Dulu-dulu lah, sekarang tak ada orang. Habis kuliah dia tahan saya. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Saya tengok Ustaz ni banyak mengajar baca hadis Nabi apa. Saya tak tengok Ustaz sebut nama Sufi pun. Saya nak tanya, apa pandangan Ustaz pasal Sufi? Sufi orang Sufi. Saya kata Sufi ni ada 2. Satu yang benar, satu yang sesat. Oh, marah dekat saya. Mana boleh Ustaz cakap macam tu? Salah Ustaz ni. Kau orang tarekat, kau orang tasawuf, patut akhlak aku baik, kan? Kau tak boleh nak tengking orang macam tu. Dia tengking saya. Saya kata, bukan saya yang kata. Yang kata macam tu bapa segala sufi. Siapa? Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Qadir yang kau orang rujuk dia dalam bab tasawuf, dia yang kata macam tu. Dalam buku dia Sirul Asrar, bab yang terakhir, berhati-hati dengan para sufi. Ada 12 golongan sufi pada zaman. Satu golongan je benar, sebelah lagi sesat, kerana membelakangi syiar Nabi yang nyata. Dia yang kata, bukan saya. Lepas tu dia lawan saya. Alih-alih saya kata, macam ni abang, saya mengajar kat sini sebulan sekali. Apa kata abang ambil tempat saya? Saya pula datang mari tengok. Tu conclusion dia adalah banyaklah dia tanya saya, banyak dengan saya pasal selawat dia tadi. Ustaz, selawat paling afdal Ustaz rasa selawat apa? Kadang-kadang pokok menjadi sebahagian lah, sebahagian. Dia pandang kita dia lekeh. Dia pelekeh kat kita. Pada kita orang syariah, lekeh lah. Orang hakikat dia makam tinggi, kita orang syariah makam rendah. Saya kata selawat yang paling afdal, sepakat ulama ahli sunnah kata selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam solat. Tak. Selawat yang paling afdal Ustaz, selawat Al-Fatih. Selawat Al-Fatih. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Banyak ada tampak-tampak. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wal nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Dalam perubatan Islam, selawat ni jadi indu. Selawat selain selawat syifa. Selawat tu tak ada masalah walaupun dia tidak diriwayatkan daripada Nabi. Selawat ni rekaan orang kemudian, tapi satu bentuk nak puji Nabi. Mungkin ada keharusan dalam fatwa negara Islam, pun kata ada keharusan pada selawat seumpama ini, tapi tak boleh percaya dia afdal. Sebab dia tidak diriwayatkan daripada Nabi. Nak beramal, tapi jangan anggap kadang-kadang amalan tu betul ataupun ada keharusan, tapi kepercayaan orang pada selawat kan? Ini tak ada masalah. Macam ada satu zikir, ini masyhur lah. Saya pun daripada pondok, katanya jangan saya belajar mesti je. Saya belajar pondok, sebab sekolah saya sekolah pondok.
Ada satu zikir kita belajar dulu dipanggil zikir Imam Hanafi. Apa makna zikir Imam Hanafi? Saya tak sebut lah dalam nama kitab tu. Pasal kitab tu ada di belajar di setengah tempat. Zikir Imam Hanafi ni ialah zikir yang Imam Hanafi terima masa Imam Hanafi jumpa dengan Allah dalam tidur je. Dia jumpa dengan Allah 99 kali. Kali 100 dia jumpa, dia minta dengan Allah Ta'ala zikir tu, Allah Ta'ala bagi. Itulah nama zikir Imam Hanafi. Saya lari, saya baca dulu zaman saya muda dulu. Tapi bila kita dah belajar amalan seumpama ini kat zikir, kita tak ada masalah. Dia puji dan puji Allah. Saya pun dah tak ingat kalau saya tak amal lah. Dia puji Allah, tak ada masalah, puji lah. Tapi kepercayaan orang sampai kita baca yakin, oh ini hebat ni pasal apa? Nabi Imam Hanafi ambil daripada Allah ni. Tapi ya zikir Nabi kita tahu fokus. Contoh dia zikir kita tak ada masalah. Orang tanya saya, seorang mampu tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang zikir Kazul Arsh? Zikir Kazul Arsh dalam perubatan Islam diamalkan, dia puji Allah, bagus kalimah. Tapi orang tak bagus kepercayaan orang pada zikir. Orang anggap zikir ni hebat, padahal dia cuma kata-kata orang soleh. Takat tu je. Itu kepercayaan kita. Iblis bermainkan tu. Benda yang tak afdal dia suruh kita kata afdal. Akhirnya dia dijadikan satu lafaz membelakangi lafaz yang diriwayatkan oleh Nabi kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat. Sebab tu kita nak terangkan orang bagi faham tu. Saya pun tanya dia, pasal apa yang abang kata selawat Al-Fatih ni afdal? Oh, selawat Al-Fatih ni kan Nabi hadiah kat tubuh kami secara yang kosong. Tahu secara yang kosong? Cara yang kosong ni cara jaga macam ni lah. Nabi mendatangi tubuh dia, Nabi bagi selawat ni kat tubuh dia sebagai amalan orang akhir zaman. Itu tak betul, tak betul. Dia kata Nabi mendatangi tubuh dia satu tarekat yang telah difatwakan sesat di Mesir. Saya tak sebut lah. Mungkin sini saya tengok saya tak ada. Sekali baca selawat ni umpama 10 kali khatam Quran. Oh, kalau ada dalam kitab sebelum tuan-tuan buat, saya nak buat dulu. Buat apa kita nak buat benda yang berat-berat, benda ringan kan? Sekali tuan-tuan baca selawat Al-Fatih, fadilat dia macam 10 kali khatam Quran. Pasal Nabi datang bagi selawat ni sebagai hadiah kepada umat akhir zaman. Oh, hebat dia. Kalau macam tu saya tak baca. Saya baca selawat tu hari-hari saya khatam Quran. Sekali baca 10 kali khatam Quran. 10 kali baca 100 kali saya khatam Quran. Tuan-tuan, Quran ni dah tak payah ada lagi dah. Pakai selawat ni. Kalau betul. Sebab tu selawat tu dia tak ada masalah. Saya pun baca selawat tu sekali-sekala, tapi dari sudut kepercayaan. Nabi kata innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruh. Mungkin tuan-tuan tak rasalah kecantikan lafaz ini sebab mungkin tuan-tuan tak tahu bahasa Arab. Mungkin ada orang yang tahu bahasa Arab, dia rasa cantik kalimah dia. Susunan dia, makna dia, nahmaduhu, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian Nabi kata wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung daripada Allah, daripada kejahatan diri kami sendiri. Kita tak nak ataupun kita ni takut dengan kejahatan orang. Tapi sebenarnya Nabi sentiasa ajar para sahabat supaya berlindung daripada kejahatan diri dia sendiri. Ada seorang sahabat tuan-tuan, dia masuk Islam dengan sebab Nabi nak ajar satu doa je. Doa apa? Doa minta berlindung daripada diri sendiri. Ni lencong sikit. Ada sahabat tuan, Nabi kata nak tak aku ajak kau masuk Islam. Aku bagi satu doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan jaminan hidupmu dunia dan akhirat. Oh, dia nak, dia masuk Islam. Lain Nabi lupa nak bagi. Dia minta Nabi, mana doa tu ya Rasulullah? Nabi pun ajar, Allahumma alhimni rusdi wa a'izni min syarri nafsi. Wahai Tuhan, berilah aku kebijaksanaan dan lindungilah aku daripada kejahatan diriku sendiri. Doa tu je masuk Islam sahabat. Nabi bagi doa. Jadi sama lah, na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Manusia ni dia ada kejahatan dia sendiri. Kita ni pasal Allah Ta'ala tak buka je kita
kejahatan kita, keaiban kita. Dulu saya pernah sebut kan, Allah Ta'ala ada satu nama, Sitir. Sebagai ulama kata Sattar, itu nama Tuhan. Kalau dalam 99 nama saya tak pasti ada tak nama. Allah Ta'ala ni maha menutupi aib hamba-hamba. Kita tengok orang jahat macam mana pun, kita tak ada mati elok ke? Tak ada mati tu bakar, tak ada mati macam-macam, tak tahu. Allah Ta'ala menutup aib. Dan saya pernah sebut dulu tuan-tuan, Allah Ta'ala pun dia akan hitung amalan kita, amalan yang baik dulu. Dia tak hitung yang jahat dulu. Dan dalam amalan yang baik Allah Ta'ala hitung solat dulu, supaya terlepas daripada kejahatan dan keaiban yang lain. Sesuai dengan maknanya sitir. Kan? Sebab tu setengah ustaz dia tak setuju dengan rancangan, setengah-setengah rancangan yang berusul kan, mati jadi macam ni, mati jadi macam ni. Pasal dia menyalahi sifat Tuhan. Sifat Allah Ta'ala dia sitir, dia menutup aib apa. Dia suruh kita nak peringat kat orang baru pula kan? Tapi takut-takut fitnah atau Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nama sitir, besar nama, menutup aib hamba-hamba. Dulu kalau tuan-tuan pernah dengar cerita kan? Zaman Nabi Musa AS berlaku kemarau. Kita ni untunglah kemarau kita sekejap je. Kalau kemarau pun dia tak melibatkan seluruh dunia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi doa. Nabi pernah doa dengan Allah Ta'ala dari riwayat sahih supaya umatnya tidak dikenakan kemarau dan mati dengan sebab kemarau secara keseluruhan. Tuan-tuan nak tengok satu dia kemarau, mungkin tidaklah, melainkan ada satu masa Dajjal. Itu pun Dajjal masih boleh turunkan hujan untuk nak beri fitnah pada orang tidak beriman. Allah Nabi tolong Allah Ta'ala alam, tapi melalui doa Nabi minta supaya kita tak dikena. Namun begitu kita kena ingat, Nabi pun ada sebut kemarau akan menimpa kamu kalau kamu buat macam ni. Tuan-tuan tahu apa sebab satu kemarau akan menimpa umat Muhammad? Tuan-tuan tahu apa? Pasal zakat. Zakat tak bayar ataupun zakat tak diagihkan dengan betul juga akan menyebabkan kemarau. Nabi kata ma mana'a qaumun az-zakat illa asabahumul qat. Pernah sebut hadis sahih. Tak silap riwayat Abi Dawud. Tapi Al-Imam Al-Munziri buat masuk hadis dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi kata tidak menegah suatu kaum daripada zakat, melainkan mereka akan ditimpa kemarau. Apa makna menegah zakat ni? Nak bayar zakat pun payah, nak bagi zakat pun payah. Kalau kita tengok realiti ada lah benda ni kan? Berapa ramai orang tak bayar zakat. Dr. Fadli Shah Alauddin dan ceramah dia di TV Hijrah, dia tengok satu kajian rakyat Malaysia di kalangan 10 orang 4 orang je bayar zakat, lagi 6 orang tak bayar. Individu baik, businessman baik. Padan kemarau tu orang baik. Pengurusan sama lah. Sebab tu dulu saya pernah sebut pentas Jumaat, kalau tuan-tuan pernah ingat dulu lah masa kuliah Jumaat, masa Jumaat kan. Nabi kata akhir zaman ni zakat akan jadi macam hutang. Apa nak hutang? Nak bagi susah, nak terima pun susah kan. Tuan-tuan nak bayar, nak bagi hutang pun senang. Kalau saya nak pinjam tuan-tuan RM1,000, agak-agak tu, ambil ustaz. Agak-agak macam tu. Tuan-tuan fikir 10 kali. Ustaz ni dia percaya ni, aku bagi dia tak bayar kan. Orang yang nak minta pun sama tuan-tuan. Tuan ingat orang nak minta hutang dia senang pun. Dia tak ada jalan lain baru dia akan pinjam. Tapi kalau asyik duk pinjam, itu tak betul lah. Tapi kalau yang sebenarnya, bila dah tak ada baru dia akan pinjam hutang. Aisyah pun tuan-tuan pernah pinjam 10 gantang gandum daripada seorang Yahudi. Dia gadaikan tuan-tuan baju besi Nabi SAW. Gadai ni kita tak ada masalah kan? Pinjam kita tak ada masalah. Kita boleh pinjam tanpa apa-apa cagaran, dan kita boleh meminjam dengan cagaran. Islam aja untuk Nabi pinjam, Aisyah pinjam masa tu tak ada makanan pada orang Yahudi. Atas dasar tu kita boleh bermuamalah dengan orang Islam. Tuan-tuan nak pergi kedai, pilih, aku tak nak masuk kedai orang kafir, masuk kedai orang Islam tu. Nabi pinjam dengan Yahudi. Ada sahabat yang kaya pun, Nabi nak tunjuk pada umatnya boleh bermuamalah dengan orang bukan Islam, tapi ada syarat yang bukan harfiah. Contohnya
Jadi contoh dia macam tu. Mungkin tuan-tuan ni tak terlibat, tapi nak cerita realiti dia macam tu. Saya rasa masa saya ada ketika itu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, minta berlindung pada diri sendiri. Saya sebut keaiban. Kita ada keaiban kita sendiri. Allah Taala tutup pasal dia sitir. Sattar, dia ni tutup keaiban hamba ni. Dulu saya sebut saya kata Dato'. Zaman Nabi Musa tu ada diriwayatkan. Tapi saya tak pastilah benar-benar sahih atau tidak. Tapi ada disampaikan oleh ustaz-ustaz yang betul-betul berpegang dengan hadis sahih. Dia baca, mana kata mungkin saya pun tak selidik. Cerita Nabi Musa bila dia ditipu kemarau. Itu saya kata gantung tu dah cerita pasal kemarau tadi lah. Kan? Dia pun berdoa. Dengar Allah Ta'ala suruh dia berdoa dengan umatnya. Berdoa lah di padang pasir. Tiba-tiba hujan tak turun-turun. Tadi Allah Ta'ala kata suruh doa. Tiba-tiba hujan tak turun. Allah kata pada Nabi Musa, dia kata ada seorang umat engkau ni yang jahat, tak semayang, tak puasa, macam tu lah, jahat ada seorang. Kau kena suruh dia bertaubat dulu, baru kau akan turunkan hujan. Sebahagian daripada syarat dulu ni dibawa ke mari, cuma dalam bentuk yang berbeza. Dulu pun ada istisqa, tapi cara dia, kita pun ada istisqa. Sebab tu kita kalau buat istisqa kan, kita ambil separuh, kita tak ambil separuh. Istisqa sebenarnya last, semayang ni last. Sebenarnya sebelum semayang dia kena berhenti daripada berbuat maksiat. Itu nombor satu. Kemudian dia kena puasa. Kemudian dia kena banyak berbuat kebaikan, sedekah, banyak. Akhir sekali, selepas 3 hari amalan orang Islam dipulihkan daripada segala benda yang tak baik, barulah datang ke masjid, datang ke tempat padang umpamanya untuk semayang istisqa. Baru Allah Ta'ala turunkan macam konsep dia sebenarnya macam tu. Kalau ikutlah kita. Nabi Musa pun marah umat dia. Dia kata ada seorang ni tak bertaubat. Aku nak orang yang jahat, ada seorang yang bertaubat. Orang tu taubat lah nanti. Alamak, ada Nabi Musa tahu. Sebab dia tak sebut nama aku. Pasal apa Allah Ta'ala tak beritahu? Cuma Allah Ta'ala kata ada seorang daripada umat. Allah Ta'ala boleh beritahu. Tapi Allah Ta'ala ada seorang di kalangan umatmu yang tak bertaubat. Dia pun bertaubat. Lepas dia bertaubat, turun hujan. Nabi Musa pun dia tanya, dia kata, ya Allah, boleh tak aku tahu siapa orang? Engkau tahan hujan kerananya, akhirnya engkau turunkan hujan juga kerananya. Aku nak tahu siapa ni. Mana taubat dia Allah Ta'ala terima, dah baguslah orang ni, aku nak tahu siapa. Allah Ta'ala kata, kalau aku tak sebut namanya sebelum dia bertaubat, apatah lagi aku nak sebut namanya selepas dia bertaubat, aku takkan sebut. Ni ulama nak sebut Allah ni sitir, dia akan sebutlah kesok-kesok Allah Ta'ala ni benar-benar menutupi keaiban hamba. Banyak-banyak amalan manusia ni Allah Ta'ala tak hitung yang jahat dulu. Patut hitung yang jahat dulu, tapi dia hitung yang baik dulu. Nak azan dulu.